Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibn Muhammad al-Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan kalamun, artinya arti kalam berkata-kata. Maka berkata Allah Ta'ala itu tiada dengan haraf dan tiada dengan suara dan tiada dengan satu lughah daripada segala lughah yang baharu ini. Alhamdulillah para hadirin sekalian, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki thumma Al-Filfilani rahimahullahu taala. Kita pada malam ninya insya-Allah masuk memperbahaskan sifat yang ke-13, yaitu sifat kalam. Jadi dalam banyak-banyak perbahasan sifat ketuhanan, hukum sifat ketuhanan yang agak rumit sedikit nak difahami ialah perbahasan sifat kalam. Perbahasan sifat kalam Allah Ta'ala, sehingga ilmu ni salah satu daripada sebab dinamakan ilmu kalam juga. Ada 15 sebab kenapakah dinamakan ilmu ni ilmu kalam. Salah satu daripada sebab juga ialah perbahasan
yang agak susah di dalam perbahasan ilmu ni ialah tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Tu bagai-bagai khilaf yang berlaku di kalangan ulama-ulama Islam kita. Baik. Lakulihannya pada malam ni kita tengoklah sejauh mana kita boleh bagi penerangan dan sejauh mana Allah Ta'ala bagi kepada kita kefahaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pada kita kefahaman untuk kita faham perbahasan tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata musannif rahimahullahu taala, dan kalamun. Artinya yakni balik bahasa. Kalam dia terjemuh di sini. Hak dia terjemuh di sininya ialah berkata-kata. Tengok. Tuh. Sedangkan berkata-kata ni sebenarnya terjemuh daripada takallum. Tu masdar. Masdar bagi kalam takallum. Ya kalam ni isim masdar. Isim masdar daripada takallama ya takallamu takallam takallum kalaman. Itu dah. Jadi kalam ini bukan masdar, ini isim masdar. Adapun yang dia terjemuh berkata-kata ni kena kepada takallum, bukan kalam. Pening lah. Hak diterjemuh sini pun pening dah. Ni. Tu. Sedangkan sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala ni, kita sedang membicara sifat-sifat yang wujudiyah, yang ada di zat Allah Ta'ala. Setara mana ada, lau kushifa 'annal hijabu la ra'ainaha. Kalau dibukakan oleh Allah terhadap kita ni akan hijab, tirai, mana hijab maknawi ni. Macam dinding. Tu Pak Muslimat tu dia panggil hijab hissi. Kita dengan Allah Ta'ala ni ada hijab maknawi. Kalau Allah Ta'ala selok buka hijab maknawi ni, la ra'ainaha, pasti kita diberi nampak sifat-sifat wujudiyah. Zat Allah Ta'ala wujud ada, sifat-sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala pun ada. Artinya boleh dilihat, boleh nampak. Jadi apabila kita sebut kata sifat-sifat ma'ani, sifat wujudiyah, walaupun binaan dia tu daripada masdar sekalipun, tapi yang dikehendaki dengan makna isim masdar. Contoh seperti sifat iradat. Kita bahas lepas dah sifat iradat. Iradat tu masdar. Arada, yuridu, iradatan. Tapi kehendak maknanya ialah isim masdar. Sebab di kalangan ulama tauhid telah masyhur, sya'a indal mutakallimin, telah masyhur di sisi ulama mutakallimin, ulama kalam, ulama tauhid, isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdar, menggunakan pengertian sifat ma'ani ini dengan makna isim, bukan dengan makna masdar. Jadi sebab tu kalau kita terjemuh berkuasa, menentu, melihat, mendengar, itu dia panggil kena kepada masdari, tidak kena kepada isim. Nama bagi benda, gitu. Jadi di sininya dia terjemuh berkata-kata. Jadi berkata-kata ni terjemuh tepatnya ialah daripada Arabnya takallum, masdar takallum. Kalau dia kata dan takallum, artinya berkata-kata. Kena dah. Ada duk balas apa dah. Takallum ya berkata-kata. Tapi kalau kalam artinya berkata-kata, ini agak jadi peninglah sikit. Tu sebab apa jadi pening? Sebab berkata-kata tu terjemuh daripada masdari.
Bukan terjemuh daripada isim masdar. Tu. Sedangkan yang dia sebut bukan takallum, yang dia sebut ialah kalam. Baik. Kalau gitu terjemuh lebih tepatnya apa nak nampak kata bahawasanya sifat ni kena kepada satu benda, satu makna yang wujudiyah, yang ada di zat Allah Ta'ala. Iaitulah yang diterjemahkan oleh Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani Al-Makki dalam kitab Baquratul Amani, iaitu dia terjemuh kalam artinya perkata. Perkata atau perkata. Boleh tu. Baik. Kalau hak Arab tu ia tak bunyilah terjemuh lagu mananya muka Arab ke? Macam dalam kitab Arab dia kata wal kalamu allazi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati. Dia tak ada terjemuh ke Arab, ke Melayu. Dia gaya Arab. Cuma kitanya nak ui faham serupa dengan orang Arab faham tu lagu mana. Tu masalah. Kita orang Melayu Orang Arab dia faham bahasa dia. Kita ni bahasa kita nak terjemuh ke bahasa kita ni lagu mana nak ui sebiji sama kefahamannya dengan orang Arab faham. Itu dah. Jadi kalau Arab ya sebut itu kalamullah ta'ala al-qaimu bizatihi huwa sifatun azaliyatun laisa biharfin wala sautin wala yakbalul adama wa ma fi ma'nahu minas sukuti walat taba'idi walat taqdimi walat ta'khiri summa huwa ma'a wahdatihi muta'allakun aidalun azalan wa abadan ala jami'i ma'lumatihi. Tu harap gitu pun tak tahu. Dia katakan dia kata harapnya kalamullah ta'ala, bermula kalam bagi Allah Ta'ala ni ialah al-qaimu bizatihi, yang berdiri di zat, yang ada di zat Allah Ta'ala. Huwa ialah sifatun, satu sifat. Tengok sini kalau kita tengok berkata-kata ni bukan satu dah, banyak tu. Berkata-kata banyak ni. Ganda tu menunjuk banyak dah. Kan pening kita duk mengaji sifat 20 kalau lagu tu. Sifatun, satu sifat. Azaliyatun, yang bahasa qadim sedia kala. Laisa biharfin, tidak bersatu huruf, wala sautin, dan tidak bersuara, wala yakbalul adama, dan tidak menerima tiada, wa ma fi ma'nahu, dan barang yang pada maknanya tiada. Gapo dia? Barang yang pada makna tiada, minas sukuti, daripada diam. Diam sini diam nafsi dia panggil walat taba'idi, dan tidak menerima sebahagian, walat taqdimi, dan tidak ada pendahuluan, walat ta'khiri, dan tidak ada pengakhiran. Summa, kemudian huwa ia kalam Allah Ta'ala ma'a wahdatihi, serta satu dia tu kalam Allah Ta'ala tu beserta dengan satu je kalam Allah Ta'ala tu muta'allakun aidalun, menunjuklah ia azalan wa abadan, sedia kala dan selama-lamanya, ala jami'i ma'lumatihi, di atas sekalian benda-benda yang diketahuinya Allah, allati la nihayatalah, yang tidak ada kesudahan bagi maklumatnya Allah Ta'ala. Tengok. Jadi hak Arab punya gitulah. Jadi nak faham sebagaimana Arab faham itulah, maka diperlukan pentajdidan, pembaharuan dia panggil salah ke terjemah berkata-kata? Tak salah juga. Tak salah juga ke mana? Cuba tengok. Kalau kita tengok dalam kitab ni, kebiasaan ulama kita kalau dia terjemah kalam artinya berkata-kata, nantinya dia mari lawan dia, dia wadidduha, dan lawan bagi berkata-kata dia kata kelu. Kelu, tengok dalam kitab kata kelu. Dia tak kata bisu. You mari kelu. Berkata-kata lawannya kelu. Kalau perkata tu baru lawannya bisu. Lain tu. Tu. Jadi betul dah dia terjemah apa sebab apa? Sebab lawan dia tu awak mari apa? Kelu. Kelu ni lagu mana kelu? Supaya kita ginilah.
Contoh, ambo ni duk mengajar, lekul-lekul yang sedap ni duk goreng, duk syarah ni. Ya. Takdirnya tiba-tiba tok guru ambo masuk dalam masjid ni. Cah mak duduk depan. Sudah. Hak ambo nak mengajar tak ada habis, kelu, right, hilang. Tak nak kecek gapo. Sudahlah. Tuan-tuan ambo tak nak mengajar dah ni tok guru ambo dah tu ni. Kelu lah tu kelu. Ngak tahu nak kecek gapo. Hilang, right, guru, guyuk. Tu dia panggil kelu tu. Tu belum nak air ngajar ni siap dah pendahuluan gini isi lagu ni hok nak goreng lagu ni ada tu ni penutupnya lagu ni pengajarannya begini wallahu alam siap dah skrip bos apa tu kita pun hok kita susun dah tu kita royak nak gedung-gedang tiba-tiba tu guru kita mari duk depan hilang habis tak ada mukaddimah nutuk tak tahu duk mana kelu pakai tak boleh kecek dah maaf banyak tuan-tuan hangpa tak boleh nak kecek dah tok guru hangpa duk depan sini tu dipanggil kelu jadi berkata-kata lawannya ke kelu betul dah kalau nak kira terjemah dia ni betul dah tu sebab apa sebab ulama dulunya nak nampak bahawasanya berkata-kata sini bukan berkata-kata dengan makna lafzi ni bukan ni berkata-kata sini ialah berkata-kata nafsi berkata-kata nafsi macam orang bisu orang bisu ni dia tak boleh bercakap betul tak dia tak boleh kecek lafzi tapi hak dalam hati dia tu boleh tak dia nak kecek boleh kenapa tak hak dalam perut hati dia tu boleh dia nak makan nasi, dia sakit perut, dia nak berak. Tapi dia tak boleh nak tubik suara. Saya sakit perut. Tak ada perkata dia nak tekak tu tak ada. Tapi berkata-kata dalam hati tu ada. Nampak deh? Berkata-kata dalam hati tu ada. Oleh kerana dia tak ada sifat perkata dia anak lidah, maka orang panggil bisu. Orang tak kelu. Kelu pun moga dia memang tak ada sifat kata. Nak kelu mana moga dia tak ada sifat kata. Tapi berkecek berkata-kata dalam hati dia tu boleh tak? Boleh. Dia keceklah hati dia. Lepas tu dia nak royak ke orang. Tu kan ada orang panggil apa? Bahasa isyarat dia ni. Bahasa orang bisu cak gini gana-gana. Orang faham. Dia nak gapo? Dia beruk ni nak beruk. Ada tu ni. Contoh. Jadi dia boleh kecek lah hati dia. Boleh. Nampak tak? Betul dah. Tu baik. Jadi jangan pula kita kata, Tuhan kecek lah hati ya. Bukan nak cerita gitu. Nak ceritanya perkata tu lawannya bisu. Berkata-kata tu lawannya kelu. Tapi kalau kita berkata-kata kita ni berkata-kata hak bahasa lafzi mana? Kecek gini. Maka harus bagi kita tu kelu harus. Tu kita duk susu pala tadi, duk susu molek dah nak cakap gapo. Hilang gaib. Gementar punya pasal, siapa tak ingat gapo nak kecek. Tu harus bagi kita. Dah. Baik. Kalau gitunya terjemah hak lebih tepat, nak kena kepada sifat wujudiyah, kalam artinya perkata. Atau perkata. Ikutlah nak buat lagu mana nak nampak pah pula ada benda tu. Sekira-kira kalau dibuka hijab nampak. Ada ni. Tu. Pah berkata-kata tu selalu dah. Macam Allah bersifat dengan ilmu. Ilmu artinya apa? Kita terjemah itu pengetahuan. Patu Allah Ta'ala mengetahui itu bila? Sedia kala dah. Tu sama. Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Hak kita nak terjemah kalam sini artinya perkata. Patu Allah berkata-kata hak bahasa nafsi dia tu bila? Sedia kala lagi. Itu sebab tu dia sebut dalam kitab Arab dia. Huwa summa huwa. Kemudian kalam Allah Ta'ala tu ma'a wahdatihi, berserta satu je. Kalam tu satu. Tapi dalun azalan wa abadan ala jami'i ma'lumatihi allati la nihayata laha.
Nah, menunjuk. Tu menunjuk tu orang panggil berkata-kata nafsi tu. Nah, dalam menunjuk sedia kala dan selama-lamanya di atas sekalian perkara-perkara yang diketahuinya, yang tidak adalah maklumat yang diketahuinya tu tidak adalah kesudahan baginya. Nah, maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan perkata, dan sedia kala lagi Allah Ta'ala siap untuk berkata-kata kepada hamba dia. Nah, siap. Berkata-kata semua tidak lagi. Dok lagi, moga hamba dia tak dok lagi. Tu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dok dicipta lagi tu nak cakap wana dengan dia. Nah, tapi siap dah, siap dah. Itu makna siap dah. Gapo Allah Ta'ala nak khitab kepada nabi-nabi dia, siap sedia kala. Dan apa hak Tuhan nak khitab pada kita-kita nanti di padang mahsyar, siap dah sedia kala. Itu makna siap, mau berkata-kata, siap berkata-kata sedia kala lagi. Itu dah. Tu orang panggil sia-sia ke? Tak sia-sia lagu tu. Sebab apa? Bukan kecek sengerti lagi. Gini nak bagi contoh mudah faham, jangan buat contoh apa tu. Jangan duk kata tu hal lagu ni dah, bukan gitu. Nak bagi contoh supaya kita mudah faham. Misal li taqribil fahmi saja. Contoh nak mendekati faham. Hakikatnya berbeza sama sekali. Cuma kalau tak ada contoh dengan payah nak faham. Contoh gini. Kita bila masa kita tak ada anak lagi. Nah, gini. Bila kita dapat anak tu kecil lagi, baby lagi. Nah, dalam hati kita ni kita duk cedek dah, siap dah. Apa? Nanti anak aku besar umur 7 tahun aku nak suruh dia semaya. Nah, aku nak suruh dia belajar ngaji Quran. Nanti dia umur 10 tahun aku nak atar dia mengasuk tahfiz, hafal Quran pula. Bila dah dia hafiz aku nak atar mengaji madrasah pondok pula, wi alim. Aku nak suruh gini. Kita kecek semua tidak lagi macam tu. Tak lagi. Cuma duduk cedek panggil. Cedek. Cadang mempersiapkan apa yang kita nak suruh, nak lari anak kita, hak baby kita dapat dia. Bukan duk suruh selalu gila pok apa ni anak baru boleh hafal Quran. Segar dak mu ni. Tak cara hafal lalu. Berat lagu tu. Nah, dia tak kecek lagi. Cuma dia siap dah. Bila duduk ni hati dia, nanti umur 7 tahun aku nak suruh mengaji Quran, aku nak suruh musmaya. Duduk dalam hati ni. Tak tutup dengan mulut lagi ni. Maka sia-sia tak? Tak sia-sia benda tu. Itu contoh nak mudah faham tu. Nah, jangan pula kata Tuhan keceklah hati. Bukan gitu. Nah, maknanya kalam Allah Ta'ala, benda hak Tuhan nak takallum, Tuhan nak kata-kata dengan hamba dia tu, siap sedia kala lagi. Belum hamba dia tu dia buat. Nah, bukan nanti hamba dia tu dia buat, Nabi Muhammad dia cipta, Tuhan pun kata nak royak gapo kau. Berat Tuhan lagu tu. Tu ni. Iqra' lah kau. Iqra' bismi rabbika. Bukan gitu. Dah? Tapi perintah Iqra' tu bila? Sedia kala lagi Allah Ta'ala siap dah. Siap dah mahu dikhitab, dituju cakap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh dak lagi semati Iqra' bismi rabbika, dak lagi moga Nabi Muhammad Allah Taala tak buat lagi. Itu. Nah, bila siapa masa ketika Allah Taala tentu dah, Allah Taala nak tuju ngoti dah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka barulah Allah Taala turunkan. Tu tukar orang panggil daripada kalam nafsi atau kalam nafsani tukar kepada kalam lafzi. Kalam lafzi. Jadi perbahasan sifat kalam ni agak terkeliru. Kenapa? Kerana apabila sebut kalam ni dia terbenar dua makna. Pertamanya kalam nafsi, yang keduanya kalam lafzi. Hak dalam Quran, hak dalam mishaf, hak ada permulaan, ada akhir. Bila kita baca bunyi suara, ada huruf, ada baris, ada segala alamat-alamat tanda wakah, wasal, ibtidak dan sebagainya. Ini dia panggil kalam Allah juga, tapi kalam lafzi. Kalam lafzi. Dah. Adapun yang kita sedang bahas ni bukan hak tu.
Nah, tapi yang di zat Allah Ta'ala, satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Tu. Nah, jadi jangan duk peling tukar yang ni. Jadi kata, macam mana kalam Allah tak berhuruf, tak bersuara? Tu alif lam mim, tu huruf dah. Bunyi suara dah. Nah, mula dengan Fatihah, habis di Qul a'udzu birabbin nas, ada mula ada akhir. Sudah. Itu kalam lafzi. Nah, kalam lafzi dia panggil. Adapun yang sedang kita bahas ni ialah kalam nafsi. Nah, itu gitu dah. Apa kalam nafsi? Kalam yang dibangsakan pada zat Allah Ta'ala, pada diri zat Allah Ta'ala. Nah, baik. Tu. Jadi kalau kita nak terjemah lebih tepatnya ialah kalam artinya perkata, takallum tu artinya berkata-kata. Jadi perkata lawannya bisu, berkata-kata lawannya kelu. Maka dua-dua ni tak ada belaka di zat Allah Ta'ala. Mana? Bisu pun tak ada, kelu pun tak ada. Sebab apa? Sebab di zat Allah Ta'ala tu ada satu sifat yang bernama kalam, dan sedia kala lagi Allah Ta'ala tu yu'iddu kalaman ay takallum. Nah, senantiasa siap untuk berkata-kata kepada hamba dia. Itu. Nah, tu gitu. Baik. Kemudian dia kata, maka berkata-kata boleh juga, perkata pun boleh juga. Apa tu? Sebab hak dua ni tak berhuruf, tak bersuara belaka ni. Sifat kalam Allah Ta'ala, perkata Allah Ta'ala tak berhuruf juga. Takallum nafsi atau kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsani, Allah Ta'ala pun tidak berkata-kata. Cuma bezanya kalam nafsi itu satu, adapun kalimatun nafsaniyah tu banyak, tak berhuruf, tak bersuara, banyak. Dalam surah apa tu? Al-Kahfi kita dah baca tu kan? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalaulah laut ni menjadi dakwah, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, kalaulah laut sekalian ni menjadi dakwah untuk menulis kalimatu rabbi, nak tulis kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala, maka kering dulu air laut ni, dak habis lagi kalimatun nafsaniyah Allah Ta'ala. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun ditambah lagi air laut tadi seumpama hak sebelum kering tak ada. Kira artinya apa? Tak boleh nak tulis. Tak boleh nak tulis. Sebab apa? Satu, tak berhuruf, tak bersuara. Dua, terlalu banyak apa ya Allah Ta'ala siap untuk berkata-kata. Itu tu. Dua-dua ni qadim azali belaka. Tapi hak wujudiah hanya satu. Mana? Kalam nafsi. Hak kita terjemah dengan perkata. Adapun takallum atau kalimatun nafsaniyah, kalam nafsani, hak ni bukan banyak, tak boleh nak bila. Tapi dia koding juga, sedia kala juga. Ada ke tak? Bukan ada, bukan tak ada. Lepas tu amrun iktibariyah. Tu gapo pula tak tahu tu. Amrun iktibariyah, mana perkara-perkara yang diiktibar sungguh pada akal. Nak tengok diri benda tak dapat. Tak dapat. Kalau Tuhan buka hijab tu nampak apa? Nampak kalam nafsi. Nampak perkata tadi. Bukan duk nampak berkata-kata tu. Tu nampak tu. Sebab itulah nanti kita akan masuk pada dalil. Kita akan bahas selisih pendapat di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Apakah maksud Allah berkata-kata akan Nabi Musa? Jangan duk faham Allah kecek dengan Musa dengan makna
ngobrol, berdialog. Assalamualaikum Musa. Waalaikumsalam Tuhan. Apa khabar Musa? Sihatlah. Tuhan lagu mana Oh lagu ni lah Tuhan. Bukan lagu tu lah. Berat lu fikir lagu tu teruk nah tu otak lah. Pas lagu mana? Nanti kita depan sikit lagi. Tengok malam ni dia kodok tak tahu. Tak ada malam ni kita sambung pula boleh depan panjang umur insya-Allah. Maka berkata Allah Ta'ala atau perkata Allah Ta'ala itu sah belaka nak kembali hak ni. Sebab berkata sini bukan berkata orang panggil hak lafzi bukan. Hak ni orang panggil berkata hak nafsani. Sah. Lebih-lebih lagi hak kita kehendak sininya ialah perkata. Lagilah hak tepatnya ialah perkata. Maka berkata Allah atau perkata Allah Ta'ala itu tiada dengan haraf. Tengok. Ini orang panggil terjemuh gini ni, terjemuh agak tasamuh dia panggil, bermudah-mudah. Sebab apa? Sebab dia terjemuh Arabnya laisa biharfin. Sedangkan ba pada biharfin tu orang panggil ba zaidah. Dia tak boleh terjemuh dengan. Hak ni hak jadi pelik ni. Tiada dengan haraf. Sedangkan Maturidiyah dia kata kan Allah Ta'ala berkecek dengan Nabi Musa tu dengan makna menjadikan huruf suara yang baru. Itu pada pada apa-apa tak kira lah Allah Ta'ala jadikan huruf suara yang didengar oleh Nabi Musa, huruf suara faham apa yang nak dikhitab pada kalam nafsi Allah Ta'ala. Itu beza dengan Mu'tazilah tu. Adapun Mu'tazilah, kita sebut lalu dah. Mu'tazilah awal-awal lagi dia ingkar kalam nafsi. Mu'tazilah kata Allah tidak ada sifat kalam nafsi. Sebab apa Mu'tazilah beriktikad seperti itu? Kerana di pandangan Mu'tazilah apabila disebut kalam mesti berhuruf dan bersuara. Ini dalam kitab Ar-Ra'i sebut wa hasiluhu anna Mu'tazilata yaquluna innal kalama la yakunu illa hurufan wa aswatan. Mu'tazilah dia kata bila sebut kata kalam tak dapat tidak, mesti dah berhuruf bersuara. Maka bila huruf suara pasti dah baharu. Bila baharu bagaimana boleh nak ada di zat Allah Ta'ala sedangkan zat Allah Ta'ala tu zat yang qadim. Huruf suara ni baru. Tengok. Tu. Wa hina idzin fala yattasifu bihi al-maula. Bihaitsu yakunu qa'iman bihi li'alla yalzamu qiyamal hawadits bihi. Jadi wa makna kaunihi mutakalliman annahu khaliqul lil kalami fi ghairihi. Tu di sisi Mu'tazilah. Jadi makna keadaan Allah Ta'ala zat yang berkata-kata katanya Mu'tazilah ialah Allah sang pencipta perkataan di pokok ke di batu ke tak kira. Jadi Allah Ta'ala buat pokok tu cakap, itulah maknanya kaunuhu mutakalliman. Itu kata Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni awal-awal lagi dia kata di zat Allah tidak ada sifat kalam, tidak ada kalam nafsi. Sebab apa? Alasan dia, dalil dia, hujah dia, kata Mu'tazilah, karena apabila sebut kalam mesti berhuruf dan bersuara, maka huruf dan suara pasti baharu. Maka bila huruf suara tu pasti baharu, bagaimana mungkin boleh ada di zat Allah sedangkan zat Allah tu qadim? Maka tidak boleh sesuatu yang baharu tu duduk di zat Allah yang qadim. Maka ahli sunnah wal jamaah jawab wa radda alaihim ahlus sunnati wal jamaah bi anna kalamana nafsiyya laisa biharfin wala sautin wa huwa kalamun haqiqatu. Ulama ahli sunnah wal jamaah jawab, dia kata bila sebut kata kalam tu tak mestinya lagi kena mesti huruf suara. Gitu. Bagaimana boleh awak mensakap mengkhususkan apabila kalam mesti berhuruf bersuara? Tak kena tu. Bila sebut kata kalam mesti kena berhuruf bersuara. Macam mana awak boleh kata lagu tu? Sedangkan di kita makhluk ni pun
ada kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Tu contoh seperti syair Akhtal, dia kata apa? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya senya kalam itu yang ada di dalam hati kita. Itu. Innal kalama la fil fuadi. Kalam tu adalah hati kita. Lepas wa innama ju'ilal lisanu, dan hanya senya dijadikan lidah ni 'alal fuadi dalilan, sebagai menunjukkan apa yang kita bercakap di dalam hati kita. Betul tak? Kita pergi kedai kopi di restoran, sebelum nak order nasi khabu ke berapa, hati kita tu dulu kecek. Betul tak? Barulah waiter order nasi khabu. Sebelum tu ada dah dalam hati kita. Ada dah. Jadi kalam yang kita bercakap dalam hati kita berhuruf tak? Ada huruf tak? Kalau huruf pecah semua dada kita ni. Sing saja tu gigi dia tajam mana? Sing. Sak berdarah semua. Pecah semua hati kita ni. Pecah berdarah semua. Bersuara tak? Dah. Tu baru senyap lah ke? Bunyi suara tak? Mai duduk di jantung hamba dengar. Pada usah kecek suara bunyi dah dalam perut ni, gitu ke? Dah. Jadi kalam yang ada dalam hati kita ni pun tak berhuruf, tak bersuara. Tengok. Maka membatalkan dakwaan Mu'tazilah yang mensakat, yang menentu, yang mengkhususkan kalam itu mesti berhuruf bersuara, itu tak betul, tak tepat. Sebab di makhluk ni pun ada kalam tidak berhuruf, tidak bersuara. Apa? Kalam yang kita bercakap dalam fuad hati kita ni. Tu. Tu deh. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah wak misal lagu tu bukan nak tashbih tu, bukan nak menyerupakan kalam Allah dengan kalam kita, tapi semata-mata nak membatalkan dakwaan Mu'tazilah yang mensakatkan bila sebut kata kalam mesti berhuruf tak bersuara. Tak mesti lagu tu. Ada ke kalam di kita pun tak berhuruf tak bersuara? Apa yang kita bercakap dalam hati kita, dalam diri kita, hak tu tak berhuruf tak bersuara, tapi sebenar orang panggil kalam kita, hak kita bercakap dalam hati kita. Tu lagu tu dah habis. Jadi kalau kita nak terjemah lebih cepat, lebih tepat, maka berkata Allah atau perkata Allah Ta'ala itu tiada berharaf ber selalu. Dengan tak payah terjemah dah. Sebab apa? Dengan tu orang panggil terjemah daripada biharfin. Sedangkan ba pada kata biharfin tu ba zaedah, ba yang tidak ada maknanya dengan. Jadi kalau terjemah lebih tepat lagu mana? Maka perkata atau berkata-kata nafsi Allah Ta'ala itu tiada berharaf. Itu lalu senang, itu lebih tepat. Tiada berharaf mana? Tiada bersatu huruf. Jangan kata alif bata sing dah satu pun dah, sebut tidak, ba sebut tidak. Itu dah. Dan tiada dengan, yakni tiada bersuara. Dengan tu kita kena tolak. Orang panggil wak likungan sikit. Hak lebih tepatnya bukan dengan dak. Kita azar dulu. Bunyi je dah. Allahu Akbar Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Haula wala quwwata illa billah. La haula wala la haula wala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah tamah was-salatul qa'imah. Ati sayyidina maulana Muhammadin rasul wa syarafa wa darajatal 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Baik. Aduh. Nah, jadi ingat, sifat kalam nafsi Allah Ta'ala tiada berharaf, dan ini tiada bersatu huruf dan tiada bersuara. Tuh. Nah, laisa biharfin wala sautin. Tuh. Jadi siapa dia yang menyangka kata bahawasanya kalam Allah Ta'ala tu berhuruf dan bersuara, bahkan dia kata huruf suara yang qadim, maka orang ni termasuk di kalangan puak hasyawiyah. Puak hasyawiyah ni satu puak yang sesat juga dalam Islam. Faman tawahama hadza fi kalamihi ta'ala, maka barang siapa yang tawahum, tawahama mana menyangka, hadza akan ini, mana ini berhuruf bersuara, ada awal ada akhir, ada takdim ada takhir, turuwul ba'da adamil ba'di, itu ikutlah, hilal sebahagian kemudian daripada datang sebahagian kemudian daripada hilalnya sebahagian. Siapa yang menyangka lagu tu fi kalamihi ta'ala falaisa bainahu wa bainal hasyawiyati, dan maka tidak adalah di antaranya dan di antara fuq hasyawiyah wa nahwihim, dan seumpama fuq hasyawiyah minal mubtadi'ati, daripada fuq-fuq ahlul bid'ah al-qailina, yang berpendapat mereka itu hasyawiyah dan puak-puak bid'ah, bi anna kalamahu ta'ala, dengan bahawasanya sifat kalam Allah Ta'ala, sifat perkata Allah Ta'ala tu hurufun wa aswatun, bi berapa huruf-huruf dan bi berapa suara-suara. Maka ahlul bid'ah tu. Jadi fuq hasyawiyah dia kata Allah ada sifat kalam. Lepas tu sifat kalam tu lagu mana? Berhuruf bersuara, huruf suara yang qadim ada di zat Allah Ta'ala. Tu boleh. Mu'tazilah pula kata Allah tak ada sifat kalam. Sebab apa? Sebab bila sebut kata kalam mesti berhuruf bersuara. Kalau berhuruf bersuara tu baharu, bagaimana boleh huruf suara yang baharu ada di zat Allah Ta'ala? Dua-dua ni ngok-ngek belaka. Ngok-ngek belaka, mana sesak belaka dua-dua tu. Ingat tu. Kita baca sikit adalah kita Arab ni. Kata wa innama maqsudul ulama'i bi dzikril kalamin nafsi fi syahidi, dan hanya tujuan alim ulama ahli sunnah wal jamaah kita ni,
menyebutkan kalam nafsi pada makhluk, fi syahidi ini pada makhluk. Macam tadilah bila ulama ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah kata Allah tidak ada sifat kalam, kerana pada pandangan Mu'tazilah bila sebut kata kalam mesti berhuruf bersuara, sedangkan huruf suara tu mesti baharu. Maka benda baharu bagaimana boleh ada di zat Allah Ta'ala yang qadim? Maka ulama kita pun sebut kalam yang ada dalam hati kita ni pun tak berhuruf tak bersuara, orang panggil kalam juga. Dah tujuan ulama sebut lagu tu an-naqdu 'alal mu'tazilati, ialah nak merosakkan pendapat Mu'tazilah fi hasrihim, pada mensakak, menentu, mengkhususlah mereka itu Mu'tazilah al-kalama, akan sifat kalam tu mesti fil hurufi wal aswati, mesti pada Mu'tazilah kalau sebut kata kalam berhuruf dan bersuara. Dah. Lalu ulama ahli sunnah wal jamaah kata lagu mana? Faqila lahum, maka dikatakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah lahum, akan mereka itu fuq Mu'tazilah. Ulama ahli sunnah kata mana? Yantaqidu hasrukum zalika. Tu batallah sakatan kamu akan demikian itu. Tak betul tu mu kata kalam mesti berhuruf bersuara tu tak betul. Dengan apa? Bikalaminan nafsi, dengan kalam yang ada dalam hati kita. Kalam yang ada dalam kita ni pun tak berhuruf tak bersuara. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalilan. Hanya saja kalam itu ialah apa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita tuturkan dengan lidah kita tu untuk menunjukkan apa yang kita bercakap di dalam hati kita. Maka hak dalam hati kita tu fa innahu kalamun haqiqatun, maka yang ada dalam hati kita tu juga ialah kalam semati. Kalam itu walaisa biharfin wala sautin, tak berhuruf tak bersuara juga. Kalau berhuruf bersuara agak tak payah hamba guna mulut, pakai duk senyap gini ngong kecek sendiri. Pakai ambil mikrofon letak dada hamba bunyi sendiri nak kecek gapo gitu ke? Dak. Tapi bila hamba nak tubik mulut ni ada dah lah hati hamba ni. Nak royak gapo, nak ibarat lagu mana, nak hurai macam mana, nak guna larah bahasa apa. Ada belakang dah dalam hati hamba. Tengok. Wa idza sahha zalika, dan apabila sahlah demikian itu, demikian kalam ada yang tidak berhuruf tidak bersuara, fa kalamu maulana aidan, maka kalam Tuhan kita juga kalamun, ialah kalam laisa biharfin wala sautin, yang tidak bersatu huruf dan tidak bersuara. Ingat dah. Falam yaqa al-ishtiraku bainahuma, maka tidak berlakulah perkongsian di antara keduanya. Mana? Di antara kalam Allah dengan kalam kita ni, hak tak berhuruf tak bersuara tadi, tak bersekutu, tidaklah bersekutu illa melainkan fi hadhihi sifati salbiyati, pada bab tak berhuruf tak bersuara saja. Adapun kelu harus faham kita dah tadi. Kita tu siap dah nak cakap gapo, tiba-tiba kelu tak boleh nak cakap. Gaib hilang gapo yang kita susun tadi. Atau harus bagi kita. Tapi Allah Taala tidak lagu tu dah. Tu tidak lagu tu. Apa yang Allah Taala siap dah nak kecek dengan para nabi dia, tak berubah. Gitulah hak dia akan khitab. Hak ke tuju cakap kepada nabi-nabi dia. Itu. Wahia dan ia sifat salbiyah. Sifat salbiyah sini ialah apa? Anna kalama maulana jalla wa azza laisa biharfin wala sautin, kama anna kalamana nafsiyah laisa biharfin wala sautin. Situ je tepat nampak seperti sama. Tapi dia kata ammal haqiqatu, adapun hakikat sebenar kalam nafsi kita dengan kalam nafsi Allah Ta'ala, tu famubayanatu lil haqiqati kullal mubayanati, maka berlainan pada hakikatnya akan tiap-tiap berlainan. Mana
tak serupa langsung. Itu maksud kita. Nah, walaupun kita buat contoh tadi kalam kita tak berhuruf tak bersuara. Kalau gitu samalah dengan kalam Allah Taala. Bukan nak mentashbih sama kalam kita dengan kalam Allah Taala. Hanya nak cerita kata bahawasanya kalau sebut kata kalam, adakah mesti berhuruf tak bersuara? Tak semestinya. Yang ada dalam hati kita pun tak berhuruf tak bersuara. Tapi bukanlah dengan makna bila tak berhuruf tak bersuara kalam yang ada dalam hati kita tu bermakna sama dengan kalam Allah Ta'ala. Tidak. Kalam kita tu arak yang menumpang pada hati kita. Sebab tu terima perubahan. Kan cakap lagu ni, tiba-tiba boleh mikrofon, cakap lagu lain. Nah, tu Haji cakap lagu ni dah. Beres. Boleh mic. Tak tubik hok suruh cakap mugalah hanya ya. Boleh jadi. Nah, itu lagu tu. Fa'rif, maka ketahuilah olehmu. Fa'rif haza, maka kenalah, tahulah olehmu akan huraian ini. Faqad zallat huna, maka sesungguhnya telah tergelincir di sana aqdamun oleh beberapa tapak kaki, ulama-ulama, kaki-kaki ulama yang telah banyak tergelincir. Lam tu'ayyad binurin minal malikil allami, yang tidak ditolong dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha yang maha memiliki, lagi pula yang maha mengetahui. Itu dah. Jadi nak cerita kata bahawasanya perumpamaan alim ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kalam nafsi kita pun tidak berhuruf tidak bersuara tu ialah hanya sebatas nak membatalkan dakwaan Mu'tazilah. Hakikatnya tak sama kalam kita dengan kalam Allah. Walaupun kita tak berhuruf tak bersuara juga yang ada dalam hati kita, tapi ada permulaan, ada penakhiran, dan terima berubah. Dan kedatangan kalam yang baru setelah mana hilangnya kalam yang lama. Itu macam-macam. Itu menunjuk kata bahawasanya kalam kita tu arak yang menumpang pada fuad kita. Adapun kalam Allah Ta'ala sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu gitu. Dan tiada dengan satu lurah, satu bahasa. Jadi kalam Allah Ta'ala bukan berbahasa. Bahasa Arab ke, bahasa Ibrani ke, bahasa Syriani ke, apatah lagi bahasa Melayu. Tak ada dengan satu bahasa. Tu. Dan tiada bersatu lurah daripada segala lurah yang baru ini. Dia aja. Lepas tu bahasa Arab kita nak baca ni, ini kalam lafzi. Baik. Kalam lafzi. Kalam lafzi pun dia panggil kalam juga. Tu. Dalam kitab dia kata gini, wa huwa, dan ia kalam tu allazi ubbira anhu bin nazmil mu'jiz al musamma aidan bi kalamillahi ta'ala haqiqatan lughawiyatan liwujudi kalamihi azza wa jalla fihi bihasabid dilalati la bil hululi. Dia kata dan kalam ni yang diibaratkan daripadanya dengan susunan yang lemah oleh manusia lain nak menjatuh, nak melawani dia, al-musamma aidan, yang dinamakan juga bi kalamillahi ta'ala, dinamakan Al-Quran ialah kalamullah. Betul tak? Al-Quran kalamullah, nama kalamullah juga secara hakikatan lughawiyatan. Kenapa dinamakan Al-Quran kalamullah juga? Liwujudi kalamihi azza wa jalla, karena adanya kalam Allah Ta'ala fihi padanya pada Quran, bihasabid dilalati, dengan sekira-kira pengertian. Bukan huruf tu, bukan. Contoh kita kata aqimus solah, itu kan huruf. Aqimus solah, dirikan olehmu akan sembahyang. Kan ada huruf, ada suara bila kita baca. Ada orang panggil baris, ada alamat, ada mula, ada akhirnya. Tapi pengertian aqimus solah tu apa? Tuhan suruh kita memayar weh. Tu. Jadi pengertian daripada aqimus solah tu, apa? Tuhan perintah kita semaya. Itu dia panggil kalam Allah Ta'ala.
Sebab tu kalam Allah ni ada ni sekira-kira takluk ada 5. Kalam amar, kalam suruh, kalam nahyi, kalam tegah, kalam wa'dun, maknanya kalam Allah janji baik pada hambanya, kalam wa'id, kalam Allah Ta'ala janji buruk pada hambanya, dan kalam khabar, hak Allah Ta'ala cerita. Hak Allah Ta'ala cerita umat zaman dulu lagu mana gini-gini, Fir'aunnya, iblisnya, tu Namrudnya dan sebagainya. Itu orang panggil dengan sekira-kira takluk. Maka kalam ni dibahagikan 5. Mana? Kalam suruh, kalam tegah, kalam janji baik, kalam janji buruk, dan kalam cerita, khabar dia panggil. Itu la bil hululi, bukanlah orang panggil kita katakan Al-Quran tu ialah kalamullah kerana kalam Allah, sifat Allah menyerap di dalam Al-Quran, bukan itu. Lama duk faham Al-Quran ni kalam Allah Ta'ala menyerap di dalam huruf-huruf, bukan mana itu. Tapi pengertian yang kita faham, wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina, itu lafaz, betul tak? Apa hak kita faham? Dilalah, hak kita mengertikan daripada wala taqrabuz zina. Oh, Tuhan tegah kita hampir zina. Itu kalam nahyi, tegah dia panggil. Itu wa yusammayani, dan dipernamakan dua-dua. Mana? Kalam nafsi dan kalam lafzi ini dipernamakan dua-duanya Qur'anan aidan, Quran dua-dua. Jadi sebab tu kala-kala disebutkan Quran, kadang-kadang disebutkan Quran, betul, sah. Atau kita kata sifat kalam, sah juga, dua-dua. Kalam ialah Quran, Quran ialah kalam. Dia panggil perkataan yang muradif. Quran dan kalam ni taraduf dia panggil. Muttahidan fil makna, mukhtalifan fil lafzi. Mana bersatu pada makna, lain pada sebutan. Sebut kalam, sebut Quran, tapi makna Allah. Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Di sinilah timbulnya fitnah Quran makhluk. Di zaman Abbasiyah. Tu Mu'tazilah, dia memaksai kerajaan Islam ketika itu, paksa di atas sekalian sekalian orang Islamnya mengiktikadkan Al-Quran ialah makhluk. Ni cerita ni panjang. Kena sambung semula pula. Kat pukul 9 dah. InsyaAllah kita sambung semula pula nantinya. Dan tiada dengan ini bersatu lurah, bersatu bahasa daripada segala lurah yang baru. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah kita menegah, melarang daripada mengatakan Al-Quran tu makhluk. Tahu boleh? Oh, Imam Ahmad bin Hanbal sampai kena rotan. Kena cemeti, kena pedang. Tu. Bapa tak si kata Al-Quran makhluk. Itu. Ramai mana alim ulama ahli sunnah wal jamaah ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh kerana fitnah Quran makhluk. Itu kita sambung cerita nanti untuk menambahi lagi tentang perbahasan sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi pada malam ni lebih kurang hak kita dapat pegangnya apa? Wajib kita iktikad Allah di zatnya ada satu sifat yang namanya kalam, iaitu perkata. Dan Allah Ta'ala siap berkata-kata, mana takallum, siap berkata-kata, senantiasa cedek, siap untuk nak khitab kepada siapa yang mukhatab, siapa yang nak dituju cakap. Itu. Maka mustahil dan tentu tidak Allah Ta'ala tu bisu dan kelu. Perkata lawannya bisu, berkata-kata nafsi lawannya kelu nafsi. Itu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi
وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, sebagai mengupdatekan orang panggil perkembangan pembinaan pondok itulah. Nah, jadi oleh kerana Ramadan itu amat lupa jadual sini. Tak mari itu kuliah. Dan dalam bulan Ramadan itu kita buat kutipan terbaru, iaitu dengan siji wakah yang baru kita buat jual beli bata. Satu bata RM20. Jadi bukan harga bata betul-betul RM20 tu. Jangan pahal lagu tu. Sebab ada juga orang pahal lagu tu. Dia mari curi tanya, "Ustaz, besar apa bata Ustaz nak buat sampai RM20 sebutir kata ni?" Bukan bata sajalah. Besi, semi, pasir, upah ke apa masuk habis dalam satu bata RM20. Jadi nak ceritanya, alhamdulillah walaupun tidak sampai target lah. Kita target bulan Ramadan itu kontraktornya nak dalam RM500,000 baru start, baru sedap nak buat program.